Yang Berhormat Dr. Mujahid bin Haji Yusof Rawa. Tuan Timbalan yang segak bergaya, soalan saya nombor 2. Tuan Ibu Ketua, untuk makluman ahli yang berhormat, sepanjang tahun 2010 seramai 3,894 anggota tentera yang bersara telah memohon semula mendaftar sebagai pengundi awam. Ini adalah selaras dengan Peraturan 2 Peraturan Pilihan Raya Pendaftaran Pemilih 2002 yang mana menyebut anggota yang berkhidmat dengan mana-mana Angkatan Tentera Laut tetap, Angkatan Tentera Biasa tetap atau Angkatan Tentera Udara tetap Malaysia, Commonwealth atau negara lain yang masih berkhidmat layak untuk mendaftar sebagai pengundi tidak hadir, PTH. Sekiranya mereka ini telah bersara, mereka perlu memohon mendaftar semula sebagai pengundi biasa, dan SPR dalam masa yang sama akan memotong nama mereka daripada daftar pemilih pengundi tidak hadir. Sila Yang Berhormat Farid Bunta. Terima kasih pada Menteri, terima kasih Timbalan Speaker. Isu undi pos ini memang menjadi persoalan dan saya kira di sana ada beberapa masalah yang pada soalan saya ini sebenarnya cuba untuk membantu supaya undi pos ini dilihat sebagai satu undi yang benar-benar mewakili maksud undi pos dan tidak sebaliknya. Pertamanya, antara soalan yang saya nak timbulkan ialah tentang isteri tentera. Saya dipahamkan mengikut Section 2(b) bahawa isteri tentera itu sebenarnya diberi pilihan untuk mengundi awam dan tidak semestinya dia mengundi pos. Tapi apa yang kita dapati daripada maklumat kajian kita, bahawa ada beberapa pihak yang hilang layak undi awam, khususnya di kalangan isteri-isteri tentera. Kalau boleh saya bantu untuk memberi statistik sedikit, iaitu Kelantan sebanyak 3,108. Yang Berhormat, saya ingat statistik ni boleh bagi di luar. Ya, tapi isu saya, Tuan Speaker, ialah tentera yang isteri-isteri tentera ini, mereka walaupun layak untuk mengundi awam, tetapi nama mereka itu diletakkan di dalam undi pos. Dan soalan yang bersangkutan ialah bagaimanakah soalan yang timbul tentang tentera yang memiliki 2 IC. Dia ada IC tentera dan dia ada IC awam. Sedangkan kalau dilihat IC mereka dan kad tentera mereka, nama mereka tertera dalam dua-dua. Pengundi awam pun ada, dalam undi tentera pun ada. Jadi saya mohon minta penjelasan bagi pihak Menteri supaya pos ini benar-benar jadi undi yang dimaksudkan, bukan undi yang dimanipulasikan. Terima kasih. Tuan Ibu Ketua, pertamanya saya nak menafi sekeras-kerasnya, iaitu bahawa ada manipulasi dalam soal postal vote ini. Kita semua tahu itu bahawa dalam pilihan raya 1999, pada ketika itu dan juga tahun 2008, undi-undi pos ni banyak memihak kepada pembangkang juga. Jadi untuk nak mengatakan bahawa kita manipulasi postal vote itu tidak benar, ya. Itu pertama. Keduanya, kalau kita lihat daripada apa yang dibangkit oleh Yang Berhormat sebentar tadi, kalau bercakap tentang isteri kepada ahli tentera kita, sudah sememangnya logik, iaitu bahawa mereka akan didaftarkan sebagai pengundi tidak hadir kerana pada hari yang diadakan pengundian itu, mereka bersama dengan suami mereka, tidak di kampung tetapi di kem-kem di mana suami mereka telah pun ditempatkan. Jadi Yang Berhormat cuba bayangkan, iaitu kalau isteri ini memilih untuk mendaftar sebagai pengundi awam, maka pada hari pembuangan undi dia terpaksa pulang ke kampung masing-masing di mana sekalipun. Jadi sebab itu adalah logik kalau diberikan isterinya itu mendaftar sebagai PTH juga, kerana
isteri tempatnya adalah di samping suaminya, dan suaminya pun dihantar ke kem-kem, ada yang di Sabah, Sarawak, ada yang di Pahang, di Perlis, yang merupakan tempat yang jauh daripada alamat awam, ya. Jadi sebab itu logiknya selalu ialah isteri-isteri mengambil pilihan untuk mendaftar sebagai pengundi tanpa hadir kerana perlu berada di samping suaminya. Kedua, saya berkenaan dengan ada dua IC. Saya ingat ini berlaku kepada bekas tentera mungkin, kerana kalau dia sudah pun bersara, dia mendaftar diri dia sebagai pengundi awam, kemungkinan rekod masih menunjuk lagi, iaitu bahawa di dalam daftar pos nama dia masih ada. Tapi dia tak boleh, kalau dia sudah bersara, Yang Mohd, sekalipun dia tidak mendaftar sebagai pengundi awam, dia tak boleh mengundi di tempat kem-kem di mana dia berada dahulu dan dia telah pun bersara. Memang tak boleh. Jadi tetapi apabila dia mendaftar diri dia sebagai pengundi awam, maka menerusi online kita akan dimaklumkan dan kita akan potong nama dia dalam senarai pengundi tidak hadir tadi. Tapi yang hormat sebut tu mungkin nama dia ada sebab dia sudah bersara, dia mendaftar, tetapi nama masih lagi ada sana, tapi dia tidak boleh mengundi di tempat di mana kem-kem yang dia telah berada kalau sekiranya dia sudah pun bersara. Tapi kalau ada maklumat yang umat boleh beri, kita minta SPR cuba selesai, bukan cuba, mesti selesaikan masalah ini.